أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Apa khabar sidang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz? Biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda berada, mudah-mudahan senantiasa hendaknya berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji syukur. Alhamdulillah kita masih lagi dihidupkan pada pagi ini bersamaan dengan hari Khamis 19 Syawal 1441 Hijriah dan juga 11 Jun 2020. Kita alhamdulillah terlalu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan dalam kehidupan kita. Syukur, dan kita masih lagi sama-sama dapat kita isi masa kita. Kita mulakan pagi kita pada pagi ini dengan kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita ikuti program Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Dan saya Da'i Anas kembali menceriakan pagi anda pada pagi ini untuk perbincangan topik tentang isu semasa, dan juga kita cukup menarik perbincangan topik kita yang akan kita bicarakan pada pagi ini berkenaan dengan Mekah, permulaan dan pengakhiran, dan semestinya banyak perkara yang akan kita kupas pada pagi ini. Dan sebenarnya pada hari ini kita juga menantikan pengumuman rasmi daripada pihak kerajaan kita untuk sama ada menghantar ataupun tidak jemaah haji untuk tahun ini untuk mengerjakan ibadah haji, dan mungkin pengumuman akan dibuat sebentar sekali lagi pada hari ini, dan kita doakan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan dan juga kemudahan kepada kita. Amin. Allahumma amin insya-Allah. Dan seperti mana kita maklum tajuk yang akan kita bicarakan, tapi untuk permulaan ataupun mukadimah topik yang akan Ustaz bicarakan pada pagi ini, sebelum itu mari sama-sama kita saksikan terlebih dahulu paparan yang kita sediakan ini. Alhamdulillah, sebagaimana yang kita saksikan menerusi paparan yang kita sediakan sebentar tadi, transformasi yang berlaku terhadap kota suci Mekah Al-Mukarramah, dan sebagaimana yang kita maklum mungkin ada pengalaman-pengalaman peribadi ataupun mereka yang pernah melalui fasa bagaimana perubahan-perubahan yang berlaku. Tetapi apa yang pasti, topik yang cukup menarik yang juga kita akan bincangkan secara panjang lebar pada pagi ini, iaitu tentang Mekah, permulaan dan pengakhiran. Dan alhamdulillah di studio para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengalung-alungkan kehadiran ahli panel kita, iaitu yang berbahagia Ustaz Zur Ramli Razali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Terima kasih yang berbahagia Ustaz atas kesudian sama-sama kita untuk perbincangan topik pada pagi ini. Dan seperti biasa para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi anda yang mungkin mempunyai sebarang persoalan atau kemusykilan, jangan malu, jangan segan, boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1800 88 1677 atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 011 1233 6480, atau terus ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi anda yang menonton kami menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan seperti biasa kita bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9, dan di TV9 kita lanjutkan siaran tambahan 30 minit sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton kami sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Dan yang bagi Ustaz,
saya kira tidak perlu saya berbicara panjang kerana banyak perkara yang akan kita kupas dan juga bincangkan pada pagi ini berkenaan dengan topik kita Mekah, permulaan dan pengakhiran. Dan bagi Ustaz, sebagaimana yang kita saksikan di awal tadi paparan yang kita sediakan bagaimana transformasi yang berlaku kepada kota suci Mekah, dan mungkin yang asasnya sama, ibadahnya tetap sama dulu, kini dan juga selama-lamanya, dan tetapi mungkin sebagai permulaan topik pada pagi ini ada sesuatu yang ingin dikongsikan oleh yang bagi Ustaz. Tafadhal masykur. Baik, terima kasih Da'i Anas dan para penonton yang bersama dengan kita. Saya memohon izin untuk memulakan dengan membacakan doa lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memohon pelindungan sepenuhnya daripada Allah, dengan Allah daripada syaitan yang dirajam. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, harapan saya kepada kita semua memulakan hari ini dengan penuh rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana bila kita himbau balik kita dalam rancangan Tanyalah Ustaz ini sebab dalam rancangan tanya ada dua benda. Yang pertama mesti ada tanya, yang kedua mesti ada jawab. Kalau kita memahami maksud ataupun makna ibadah itu ataupun ta'abbud seorang hamba itu, hamba dianggap hamba bila dia soal, bila dia bertanya, dan soal dalam bahasa Arab bermaksud doa. Doa juga soal, kan? Jadi bila saya duduk sekarang ni dengan Da'i Anas di hadapan para penonton, saya cuba mendatangkan penuh rasa bahawa kita sedang melakukan ta'abbudi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan istimewanya adalah kerana yang menanya dan yang menjawab, kedua-duanya mengharapkan sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ilaqah beginilah ataupun rasa hati beginilah kita harapkan dapat kita semai dan berpanjangan sepanjang program. Bukan kita saja tetapi masya-Allah semua kru-kru tim yang bersama ini. Dalam Imam Al-Ghazali menulis satu syair, dia kata apa dia? Walil qalbi 'alal qalbi dalilun hina yalqah. Sesungguhnya hati dengan hati itu akan menjadi petunjuk tatkala mereka itu bertemu. Sebab kalau hati itu dia ada kesamaan rohani dalaman, mereka boleh bersama insya-Allah. Jadi harapan saya sebenarnya ialah semoga soal dan jawab itu sekali dan seirama dengan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah insya-Allah kita boleh bincangkan tajuk kita ini yang membawa kita terbang ke masa lampau dan juga mungkin akan membawa kita menginjak ke masa hadapan. Dan yang penting adalah, ya Allah, rezekikanlah kami ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat daripada apa yang kami bincangkan insya-Allah. Dan Anas, Allahu Akbar. Satu permulaan ataupun mukadimah yang cukup menarik daripada yang bagi Ustaz, walaupun belum masuk lagi Ustaz, tu baru bagi hint ataupun bagi kita kata clue sikit tu. Tapi mudah-mudahan kita mengharapkan kepada para penonton agar sama-sama kita bersedia dengan mungkin ada catatan yang akan dibuat. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada hari ini sebagaimana doa yang bagi Ustaz, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat untuk kita. Dan baiklah, saya nak bagi pantun sikit Ustaz. Bagi semangat sikit bagi ni pantun untuk orang yang mungkin tak sabar menantikan pengumuman sama ada ibadah haji tahun ni Ustaz untuk negara kita. Baik. Lambaian Kaabah seruan ibadah mengimbau kalbu merimbun rindu, terletak di tengah kota Mekah, walau beribu batu tetap kutuju Ustaz. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan kita untuk ke tanah suci. Amin. Allahumma amin insya-Allah. Dan baiklah, untuk permulaan Ustaz, kita raikan terlebih dahulu sahabat kita yang bertanya menerusi aplikasi WhatsApp yang menghantar. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Salam Syawal, barakah lagi mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah definisi tersendiri Mekah Al-Mukarramah? Apakah namanya berasal dari tempat atau diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dan yang kedua, adakah asas Mekah ialah Kaabah atau membina Mekah baru dibina Kaabah? Mohon pencerahan. Jazakallah khairan katsir. Satu soalan yang cukup baik daripada sahabat kita di WhatsApp Ustaz yang bertanya. Ya, baik, masya-Allah ya. Terima kasih dari Anas dan juga para penonton dan apatah lagi yang bertanya tadi. Baru kita cakap ya, as-soal. Dan ulama pun menyatakan bahawa dalam kita belajar, saya belajar dan kita belajar, sebaik-baiknya adalah husnul soal, ya.
Baik, daripada soalan yang baik menjadi mukaddimah perbincangan kita, kerana kita semua menyebut Makkah ya. Tadi dai Anas pun sebutkan tentang kerinduan yang merimbun dalam sekali bahasanya, masya-Allah, dingin rasa di hati kan. Baik, bila kita melihat, saya cuba mengutip apa yang disebutkan oleh ulama-ulama bahasa sebagai contoh. Kenapa Makkah dipanggil dengan Makkah ya? Kerana tentu itunya adalah bukan bahasa kita ya. Dan dia adalah satu tempat di tanah Arab, jadi tentulah lughah Arabiah menjadi asas kepada mana terbitnya nama Makkah itu sendiri. Maka kalau kita rujuk kepada Al-Quran, tentulah dalam surah Ali Imran ayat 96, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin ya. Di sana adanya kalimah Bakkah ya. Dan begitu juga saya kira Mekah ini nanti insya-Allah kita cuba bincangkan begitu banyak nama-nama yang diberikan kepadanya, tetapi menjawab dulu terlebih dahulu soalan yang dikemukakan oleh sahabat sebentar tadi. Baik, Mekah itu kalau dari sudut maksud daripada bahasa yang kita terjemah kepada bahasa Melayu adalah lubbus syai'. Makkah lubbus syai'. Maknanya Mekah adalah pusat sesuatu. Ya. Dan ini juga mungkin tak difahami oleh mungkin orang dahulu yang belum ada Google Earth, Google orang kata yang pakai Google punya hari ini pakai satelit kan. Tetapi benar pada hari ini apabila dilihat menggunakan ukuran yang penuh terperinci, maka Makkah min kalimati lubbi syai' menunjukkan bahawa Makkah itu adalah memang pusat sesuatu. Dan nak bagi selari dengan jawapan Dai Anas ya, yang kita katakan kerinduan yang merimbun sebentar tadi, bahawa Makkah juga adalah merupakan tempat yang manusia ingin tuju. Ya, Makkah adalah daripada kalimah Makkah yang bermaksud tempat yang manusia hatinya nak tuju. Terpaut, dia rasa nak pergi. Tapi betul saya kira ya, Dai Anas kan, kita banyak berjumpa dengan orang-orang yang dah pergi ke ceruk rantau dunia ni lah ya. Kita cakap dunia ni, daerahnya dunia lah. Pergi ke barat, pergi ke timur. Tetapi dengan jujur bila mereka sama-sama ke Makkahul Mukarramah ya, menatap Kaabah, mereka akan memberi satu komentar yang selari dan sama. Mereka kata tak ada satu tempat yang kami pergi yang kami rasa nak mendesak untuk datang balik melainkan Makkahul Mukarramah. Jadi nama itu sendiri ya, nama itu sendiri begitu memberi makna bahawa tempat yang orang nak pergi, hati rasa rindu untuk pergi kepadanya ya. Dan kemudian dalam maksud ibadah, sebab pergi bukan melancong, pergi bukan bisnes, tetapi pergi untuk melakukan pengabdian kepada Allah sejak zaman berzaman. Maka Makkah juga diambil daripada maksud adalah sesuatu yang menyedut keluar dosa seorang hamba ya. Jadi pergi ke Mekah itu, sebab tu tak heran ya hari ini ramai orang yang pergi ke Mekah buat umrah dan pulang menjadi manusia yang mungkin berbeza kerana seolah-olah tersedut keluar dosanya dan dia pulang sebagai seseorang yang baru ya. Jadi di sana kita dapati bahawa namanya sendiri telah menepati makna yang mungkin tak ada pada tempat-tempat yang lain. Mungkin nama merujuk pada tempat semata-mata, tetapi Makkahul Mukarramah memberi makna yang begitu dalam dan menyentuh hati, bersesuaian dengan maksud nama itu sendiri ya. Dan yang dikatakan okey, adakah dianya ada Mekah tu asas atau Kaabah itu asas ya? Tentulah kalau kita tengok pada ayat yang kita bacakan tadi, Allah menyebutkan bahawa Makkah itu sebagai asas. Ya, tanah suci Makkah itu sebagai asas. Kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Baqarah tentang wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaid al-bait wa Ismail. Maknanya Allah ceritakan kemudian tentang Kaabah itu sendiri. Jadi apa yang kita pasti adalah sebenarnya walaupun ada di mana yang lebih awal, yang orang kata mana telur mana ayamnya, tetapi sesuatu yang tak mungkin dipisahkan daripada Makkahul Mukarramah adalah Kaabah Musyarrafah. Jadi insya-Allah Makkah Mukarramah, Kaabah Musyarrafah adalah dua benda yang kita tahu bahawa tidak mungkin dipisahkan. Untuk kita nak bezakan mana lebih awal antara keduanya, kerana kedua-duanya datang serentak
dengan tujuan pengibadatan kepada Allah sejak zaman berzaman. Allahu Akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan Mekah pun seingat saya Ustaz, ada beberapa nama yang lain ataupun gelaran yang lain yang diberikan dan mungkin nanti akan dikupas oleh yang bagi Ustaz. Kalau kita raikan lagi Ustaz soalan menerusi sahabat kita di Facebook yang bertanya, Masrifah Nur Jama'in. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah sejarah permulaan pembukaan kota Mekah? Bagaimanakah permulaan kelambu Kaabah atau kain kiswah dan pertukaran kain kelambu itu setiap tahun? Yang kedua, bagaimanakah Nabi Muhammad SAW memerintahkan tentera-tentera Islam untuk memasuki kota Mekah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Dua soalan di situ menerusi sahabat kita di Facebook, Masrifah Nur Jama'in. Kita ingat bagaimana sedikit Ustaz tentang pembukaan kota Mekah ataupun Fatul Mekah dan juga tentang kain kiswah. Mungkin dia tengok dari jauh ini sentiasa ditukar Ustaz, terutamanya bila mana ingin dikerjakan ibadah haji dan sebagainya. Dan mungkin dari situ tarikan sehingga menimbulkan persoalan yang ditanya oleh sahabat kita sedikit Ustaz. Baik, saya kira terima kasih kepada Mas Rifah ya, kerana tidak lari jauh perbincangan ini. Kerana apa? Sebab kelambu ataupun yang kita kata kiswah itu ya, adalah nak menunjukkan kehormatan kepada bangunan itu sendiri ya. Jadi kerana itu kiswah ataupun kelambu Kaabah itu telah menjadi sesuatu yang ada bersama dengannya. Kalau kita tengok dalam sirah ya, Ibnu Hisham sebagai contoh menyatakan bahawa permulaannya bermula daripada buat kali pertama seorang raja daripada Yaman yang datang ke Mekah, dan kemudian dia tak tahu pun tentang keagungan dan kehebatan Mekah dan Kaabah. Tetapi dalam ini saya hanya petik dulu ya apa yang dalam Ibn Hisham. Dan daripada sanalah dikatakan permulaan bahawa dalam mimpinya dengan kekayaan dan kuasa yang ada pada dia, maka dia telah ketika itu telah menyediakan kelambu Kaabah ya. Dan kemudian dikatakan bahawa 6 hari dia duduk di sana ya. Kita boleh tengok dalam Ibn Hisham yang cuba menulis awal sejarah kelambu Kaabah ataupun kiswah ini. Kemudian pada ketika itu daripada hari demi hari bila diletak, maka didapati bahawa dalam mimpi yang berikutnya supaya lebih baik dan lebih baik. Itu sejarah yang mungkin bukanlah ada satu pendalilan ilahiyah, tetapi nak cerita sejarah kiswah itu sendiri nak merujuk kepada bahawa dia adalah satu tempat yang dimuliakan. Maka kerana dimuliakan itulah maka disediakan baginya kelambu bagi bangunan Kaabah itu sendiri. Kalau kita merujuk kemudian daripada itu, kita dapati kalau hari ini memang sejak daripada saya kira Perang Dunia Pertama dikatakan bahawa warna hitam itu tak berubah. Maknanya sejak daripada tahun kena refer balik Perang Dunia Pertama pada tahun bila ya, dan pada ketika itu telah mula di Mekah itu telah diurus takbil oleh Saudi Arabia. Ketika itulah secara tetap dan tepat digunakan kiswah itu berwarna hitam dan sampai pada yang kita tengok pada hari ini dengan bentuk-bentuk yang tersendiri. Sebelum daripada itu kita juga kena lihat bahawa pernah kelambu Kaabah itu berwarna merah dan putih berbelang jalur ya. Pernah berwarna hijau, pernah berbagai warna putih dan pelbagai. Dan kemudian akhirnya mereka memutuskan bahawa yang dikekalkan sampai pada hari ini adalah berwarna hitam. Jadi bukanlah satu persoalan yang begitu orang kata tauqifi kita katakan, maknanya thabit dalam Al-Quran atau hadis, tetapi sebagai refleksi kemuliaan manusia memuliakan tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebab mungkin kerana Puan Masrifah tanya dia memang suka fashion agaknya ya. Jadi antara persoalan yang mungkin rasa macam nak tanya sangat ialah tentang tetapi tak lari macam saya katakan sebab itu kemuliaan ya. Jadi di situlah sejarahnya. Yang sebelum itu kalau kita tengok lebih detailnya adalah bagaimana Mesir terlebih awal sebenarnya istiqamah pada saban tahun dan merupakan satu acara yang begitu besar dalam merubah kiswah Kaabah itu sendiri. Dan tentang Fatah Mekah ataupun perintah daripada Nabi SAW, satu soalan yang kedua, tentera Islam memasuki kota Mekah, sedikit Ustaz. Baik, saya kira ini perlu dikembangkan lagi sebab itulah yang akan menjadi akar perbincangan kita. Sehingga kita dapat belajar sesuatu, sebab sirah bukan apa yang kita ceritakan tetapi apa yang kita pelajari untuk jadikan pedoman. InsyaAllah kita akan mungkin sebagai orang kata yang Anas pun dah sebut tadi sebagai sedikit permulaan, kerana kita tahu bahawa
Makkah melalui proses masa. Betul. Dan proses masa, bila sebut proses masa, yang akan mengisi ruang masa adalah manusia-manusia. Dan Makkah menjadi saksi bahawa manusia beriman yang membenanya. Kemudian hilang manusia beriman, maka lahirlah manusia yang tidak punya wahyu pada ketika itu dan merubah persekitarannya. Maka dikitari dengan berhala-berhala yang kemudian datangnya Nabi SAW kemudian membawa agama tauhid dan kemudian berhijrah Nabi ke Madinah Munawwarah, dan pada tahun ke-8 daripada hijrah Nabi kembali untuk mengembalikan Baitullah itu kembali kepada tujuan asal dibina oleh Nabi Allah Adam dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka kerana itu berlakulah yang kita katakan Futuh Makkah tersebut. Jadi Futuh Makkah ni satu kisah yang mungkin ada soalan-soalan lain nanti yang akan kita kembangkan supaya kita lebih jelas melihat betapa dia adalah satu tajuk yang bukan hanya perlu disebut sekali tetapi lebih mendalam. Kerana itu yang ada dan itu yang paling memberi kesan kepada kita bila kita bercerita tentang Mekah sejak dulu sampailah ke pengakhiran, kita katakan. Allahu Akbar. Semestinya bila mana kita berbicara tentang tanah suci kota Mekah, dia menggamit kalbu dan juga jiwa kita untuk senantiasa lagi mendoakan agar mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus memilih kita, dan bagi mereka yang belum berkesempatan didoakan juga mudah-mudahan direzekikan untuk menjejakkan kaki ke sana. Amin. Allahumma amin. Insya-Allah. Ustaz dan juga para penonton, banyak lagi yang akan kita bicarakan untuk topik kita pada pagi ini. Namun kita akan berehat seketika. Saudara, biasakan diri untuk menjalani kehidupan dakwah norma, kehidupan norma baru dakwah. Biar tanya Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita berbicara topik yang cukup menarik dalam bab sirah Mekah, permulaan dan pengakhiran. Dan kita lihat bagaimana seperti tadi di awal program kita paparkan bagaimana transformasi yang berlaku kepada kota suci Mekah Al-Mukarramah, dan cukup menarik perbincangan kita bagaimana sejarah-sejarah yang pernah berlaku dan sirah-sirah yang akan dibicarakan, dan juga sedikit sebanyak telah pun dijawab beberapa persoalan oleh Yang Bahagia Ustaz Zul Ramli Razali dan para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita yang bertanya menerusi Facebook. Al-Ali Ali, Assalamualaikum Ustaz dan da'i yang dihormati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengapakah Mekah dipilih sebagai kota suci bagi umat Islam? Adakah kerana kedudukan Mekah amat strategik bagi tempat beribadah dan bukannya pusat ekonomi bagi umat Islam di seluruh dunia? Mohon pencerahan Ustaz agar tahu dan tidak keliru. Terima kasih. Soalan yang cukup baik daripada sahabat kita. Tetapi bila pergi ke Tanah Suci Kota Mekah, tak sah kalau kita tak berbelanja. Ustaz dia panggil melontar lah dulu. Saya pun bila sampai tu kalau tak melontar ni rasa macam tak sempurna pula dari sudut kita kata perjalanan tu. Mungkin ada beberapa cenderahati yang ingin dibawa pulang, tapi tidaklah menjejaskan kesan ataupun ibadah yang kita lakukan. Sedikit daripada Ustaz. Baik, bila kita lihat bila kita sebut ibadah saja, dia bukan satu benda yang direka oleh makhluk. Ya, maka sebab itu pada ayat yang kita bacakan di muqaddimah daripada surah Ali Imran itu, bila Allah menyebutkan inna awwala baitin, sesungguhnya rumah, maksudnya rumah untuk beribadah, rumah Allah untuk kita beribadah yang pertama di atas muka bumi, maka yang menetapkannya adalah Khaliq, yakni tempat kita melakukan ibadah, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi strategik atau tidak kemudiannya adalah kerana dia sesuatu yang telah Allah tetapkan, maka dengan iradah dan sejak daripada azali kita katakan, sebab itu ibadah, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memang mentakdirkan dalam iradahnya adalah kelebihan tempat dengan tempat yang lain, ya. Maknanya ada tempat yang yufaddilu amakin min alal amakin. Maknanya ditentukan kelebihan satu tempat
tempat dengan tempat-tempat yang lain. Itu memang sesuatu memang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan bahawa dia adalah rumah yang pertama. Kalau kita tengok dalam Ibn Kathir sendiri sebagai contoh, menyatakan bahawa Imam Syafi'i sebagai contoh telah menyatakan tatkala Nabi Allah Adam alaihi salam pertama kali dia mempersiapkan tawaf pada Baitillah yang pertama tersebut, maka malaikat pada ketika itu menyebut kami telah melakukan tawaf di sini setelah 2000 tahun yang lampau. Maksudnya tempat tersebut telah menjadi tempat tawaf bagi para malaikat sejak sekian lama sebelum Nabi Adam AS. Maknanya nak bagi tahu, menjawab soalan yang dikemukakan oleh sahabat sebentar tadi, bahawa dia adalah merupakan satu tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kerana itulah betul dan yang Anas katakan, ya, satu benda yang kita sentiasa ingatkan hati kita. Kerana kita tak tahu bahawa memang Nabi pun ada menggambarkan bahawa nanti di akhir zaman manusia pergi ke sana bukan untuk melakukan ta'abudi, tetapi untuk aktiviti, mungkin siyahah, mungkin melancong, ya, ada yang dah bertukar menjadi orang kata berniaga, ya. Dan betul dan Anas, saya sentiasa mengingatkan, ya, kadang-kadang ini menjadi gurauan, tetapi pada saya ini adalah satu gurauan kasar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita lakukan umrah, kita boleh sebut, ataupun haji, kita kata kita melontar. Sedangkan kalimah lontar itu adalah ibadah sebenarnya yang khusus ada di Mina. Dan ada falsafah yang sangat dalam di sebalik kalimah melontar tersebut, kan. Dan kita tak sedar bagaimana dia menjadi satu gurauan yang sedangkan Allah seolah-olah memberitahu, kamu nak buat baik macam Nabi Allah Ibrahim, kamu nak buat baik macam Siti Hajar, kamu nak buat baik macam Nabi Allah Ismail. Tapi sebaik Nabi Allah Ibrahim akan datang syaitan menghalang dan mengganggu. Maka Allah ajak umat Islam membuat ibadah namanya melontar. Dan ibadah tersebut adalah satu benda yang sangat dalam maknanya, dan tetapi menjadi ringan kemudiannya apabila mungkin macam yang Anas katakan tadi, kan, orang menjadi gurauan, marilah lepas ni kita melontar. Jadi Masya Allah, dahlah kita pergi itu dengan tujuan maknanya yang tak ada, ya. Tak ada di Malaysia, tak ada di New Zealand, tak ada di Bosnia, tak ada di England, tak ada di tempat lain, melainkan hanya ada di Makkatul Mukarramah, ibadah dan Kaabah itu. Tetapi kita pergi sana, tiba-tiba mungkin fokus kita lari 10%, 20% dengan sebab, ialah bila kita pergi naik bas, ada pemandu pelancong, selfie dan bergambar, dan akhirnya kita pulang seperti pulang daripada tempat pelancongan-pelancongan begitu. Jadi ini perkara yang saya kira dalam kerinduan yang begitu menggunung pada ketika ini pada kita semua, yang pastinya dengan COVID-19 ini, ya, dengan perintah kawalan yang kita tak boleh nak pergi ke Mekah, dan macam yang Anas katakan tadi, para orang yang mungkin nama naik hajinya adakah tak dengan menunggu berdebar, ya, adakah buka atau tak. Tetapi cuba bayang kalau pergi untuk mendapat sesuatu yang rendah nilainya, maka pada ketika itu kita adalah manusia yang paling rugi, sebab kita tak dapat selari dengan apa yang ditetapkan oleh Allah bagi rumah pertama tersebut. Pokok pangkalnya Ustaz, bila mana Ustaz sebut tu ialah tentang pengisian jiwa kita ketika mana kita di sana, dan bukan senang untuk mendapatkan sesuatu perkara yang mabrur, Ustaz, sebab satu pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita sampai ke sana, perlulah kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, kerana entah bila lagi, Ustaz, kita akan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ke sana. Dan sedikit, Ustaz, ada yang bertanya tentang ada yang pergi ke sana berniat untuk meninggal ataupun dimatikan di sana. Sedikit daripada Ustaz. Baik, sebab ada hadis tentang kelebihan Mekah dan Mekah dan Madinah, dan dalam kelebihan itu disebutkan tentang Mekah dan Madinah dalam hadis. Jadi bahkan Nabi menyebut, sekiranya kamu boleh mencita-citakan, maka cita-citakanlah mati di Madinah. Dan ulama kaitkan dengan kelebihan Mekah dan Madinah itu sendiri, menjadikan bahawa kalau mencita-citakan begitu, maka Imam Nawawi menuliskan bahawa dia adalah satu cita-cita yang dibenarkan, ya, sebab seperti kita dibenarkan untuk memohon supaya mati dalam husnul khatimah, maka boleh kita memohon untuk juga mati di tempat yang baik. Dan tak ada tempat baik di atas muka bumi ini lebih baik daripada Makkatul Mukarramah dan Madinah Munawwarah. Allahu akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang disebutkan oleh bagi Ustaz tadi. Mungkin sebagai pengakhiran, kalaupun tidak sempat kita ke sana, mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan kita sedang beribadah dan berbuat kebaikan. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan berikutnya, Ustaz dan juga sidang penonton dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala,
Kita raikan lagi sahabat kita yang bertanya menerusi aplikasi WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah pembukaan Kota Mekah berlaku pada bulan Ramadan dan adakah ia menjadi lambang kejayaan syiar Islam pada ketika itu? Dan yang kedua, adakah permulaan dan pengakhiran Kota Mekah itu sentiasa terpelihara dan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana pengharamannya melakukan kezaliman sehingga ke hari kiamat, termasuklah Dajjal tidak dapat memasuki Kota Mekah? Mohon perkongsian ilmu daripada Ustaz. Terima kasih daripada Cik Iskandar Putri yang bertanya Ustaz di WhatsApp. Satu soalan yang cukup baik. Dua soalan yang cukup baik daripada sahabat kita. Baik, ingatkan saya. InsyaAllah. Panjang tu. Ya. Tapi Alhamdulillah, maknanya mengembang soalan pertama tentang Futuh Mekah yang saya kira bila sebut Mekah, Makkatul Mukarramah, Makkah yang dimuliakan, maka memang kita kena masuk dalam kefahaman bila kita mengaji sirah, ialah tentang Futuh Mekah itu sendiri. Ya. Futuh Mekah itu sendiri. Dan soalan itu tadi tepat untuk bertanya tentang Futuh Mekah yang memang dari si tarikhnya adalah berlaku masuk itu pada 17 hari bulan Ramadan, ya, pada tahun ke-8 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak dinafikan bahawa bagi Nabi sendiri bahawa Futuh Mekah yang Futuh bermaksud pembukaan, Al-Makkah bermaksud Makkah. Artinya kita tahu bahawa Allah telah mempersiapkan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir, sebagai membawa gagasan wahyu yang terunggul untuk umat yang terbaik, tentu perlu pada tempat yang terbaik. Dan kemudian pembukaan ini juga berlaku pada masa yang terbaik, yakni pada bulan Ramadan. Jadi seolah-olah seluruh sejarah panjang Mekah itu dipersiapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tahu sebab agama ini adalah membezakan. Ya, bila kita sebut la ilaha illallah, artinya akidah kita membezakan di antara sesuatu yang tidak benar dan benar. Dan benar hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, mengabdikan pengabdian semata-mata kerana Allah. Baik, kerana itulah adanya cerita tentang bagaimana keadaan Makkatul Mukarramah sebelum Nabi membuka Futuh Mekah yang dipenuhi dengan pengibadatan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fasa itu penting untuk kita lihat bahawa tujuan Nabi. Dan soalan tadi mengatakan bahawa adakah lambang kejayaan dan syiar? Benar. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, menurunkan wahyu yang sangat jelas, idza jaa nasrullah wal fath. Ya, apabila telah datanglah idza jaa nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan yang dianggap sebagai pembukaan. Ya, jadi memang untuk soalan pertama tadi sedikit kita kembangkan, memang Futuh Mekah yang berlaku pada bulan Ramadan atau lebih tepat 17 Ramadan pada tahun ke-8 Hijrah adalah memang merupakan petunjuk kepada kejayaan, dan kita memahami apabila Nabi datang membawa tauhid dan menghapuskan sebarang kesyirikan, dan itulah teras kejayaan. Berjayanya kita bila kita berjaya mentauhidkan Allah, dan gagalnya kita bila kita tak mampu mentauhidkan Allah dengan segala makhluk-makhluk yang lain. Itu sebagai saya kira tentang Futuh Mekah. Nanti mungkin akan ada soalan lain yang akan kembang lagi sebab menarik untuk kita lihat. Kronologi yang insya-Allah kita akan masuk sedikit demi sedikit. Dan untuk soalan yang kedua Ustaz, tentang pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memelihara tanah suci Kota Mekah, sehinggalah walaupun disebutkan akan berlaku pada gambaran dalam hadis peristiwa akhir zaman berlaku bagaimana penaklukan Dajjal, namun Allah Subhanahu Wa Taala tetap memelihara tanah suci ini. Ustaz, sedikit daripada Ustaz. Ya, itu semua adalah sebagai message yang Nabi sampaikan, tentunya daripada Allah, sebab Nabi adalah Nabi pembawa berita daripada Allah, Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala, nak tunjukkan betapa tempat yang telah Nabi sucikan daripada kesyirikan, yang menjadi syiar ataupun pedoman yang disebut hudan lil alamin, mubarakan wa hudan lil alamin, ini nak bagi tahu bahawa tempat ini akan tetap dijaga oleh Allah sampailah nanti akan datang berlakunya kiamat. Ya, nanti insya-Allah kita juga akan mungkin ada soalan lain, kita akan detail apa maksudnya dan bila sebenarnya Allah lepaskan Kaabah itu daripada penjagaan, dan berlakunya yang menyedihkan kita, Kaabah itu dipecah dan dimusnahkan. Maknanya penjagaan itu berlaku juga menurut Imam Nawawi seketika sebelum benar-benar berlakunya
kiamat itu sendiri. Jadi penjagaan itu tetap berlaku dan kita meyakini perkara tersebut, dan bolehlah kita menganggap bahawa bila Nabi menyebutkan begitu, kita faham kemuliaan Makkahul Mukarramah itu insya-Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya sebentar tadi. Dan bagi ustaz dan juga sidang penonton dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita nak raikan terlebih dahulu pemanggil di talian pada ketika ini ustaz. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Tuan Haji, siapa di talian? Abdullah Osman daripada Seremban. Silakan Tuan, silakan. Ada dua perkara lah Ustaz nak tanya. Ni tentang subhanallah apa ni air zam-zam tu. Beribu tahun tak pernah kering. Dan sepatutnya umat Islam bertambah iman bila kena teringatkan air zam-zam. Yang tak pernah tempat tu kering kontang, tetapi air zam-zam boleh memenuhi Mekah dan Madinah. Dan air zam-zam tu sepatutnya bukannya umat Islam saja, orang kafir pun sepatutnya beriman bila terkenangkan air zam-zam. Dan lagi satu tentang Hajar Aswad, Ustaz. Hajar Aswad ni orang kata dia datang daripada surga. Dan dulu bercahaya, keluar cahayanya. Minta penerangan Ustaz tentang Hajar Aswad ni. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan cukup baik daripada Tuan Haji Abdullah dari Seremban yang bertanya tentang air zam-zam dan juga Hajar Aswad, dan semestinya ada doa khusus yang diajarkan kepada kita untuk sebelum kita meminum air zam-zam. Dan isu air zam-zam ni pun bukan isu kecil Ustaz, kerana ialah kita lihat kebelakangan ini pun berlaku manipulasi terhadap penjualan air zam-zam, dan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diberikan jalan keluar kepada permasalahan ini. Dan juga tentang Hajarul Aswad, dan dulu warnanya mungkin berbeza daripada warna yang kita lihat pada sekarang ni, yang mungkin ada antara mereka yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mungkin mengucup Hajarul Aswad. Sedikit daripada ustaz. Baik, zam-zam ini saya kira selain daripada data dan fakta, perkara yang Tuan Haji Abdullah ya bertanya tadi, masya-Allah sangat baik soalannya. Pertama sebab dia dikaitkan dengan tauhid, ya. Tetapi mungkin sebelum saya sentuh, apa yang kita kena lihat, zam-zam ini adalah seolah satu perahan bumi, ya, yang keluar ya sejak dahulu, kemudian sekarang terutamanya berterusan pada setiap hari tanpa henti. Tetapi kita mendapati bahawa berlakunya ataupun keluarnya perahan daripada bumi ini, ya, adalah daripada betapa tawakalnya ataupun tawakulnya seorang wanita yang hatinya menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penyerahan yang kita diminta belajar oleh Allah. Bukan sekadar nak meminum air zam-zam untuk mendapat fadilat dan kelebihan. Fadilat tu maknanya kelebihan tambahan saja. Tetapi asasnya adalah bagaimana terbitnya zam-zam tersebut daripada tawakal ataupun penyerahan seorang yang tak pernah tanya balik pada Allah, seolah-olah dia diabaikan, dia ditinggalkan, dia dikecualikan. Dan inilah sebenarnya yang Allah minta kita fokuskan, ya. Kemudian daripada sana kita faham dia bukan laki-laki tetapi seorang wanita, ya, bukan lelaki yang gagah berhadapan dengan takdir, tetapi seorang wanita yang sangat kewanitaannya sehingga akhirnya tetapi mempunyai akidah yang seteguh karang yang begitu kuat, kita katakan. Dan benar Tuan, saya sangat menyokong apa yang dikatakan oleh Tuan Haji Abdullah sebentar tadi. Kalau kita merenung dan kemudian kita lihat kepada telaga Zam-Zam dan bagaimana dia mengeluarkan air yang terbaik, dan kemudian kualiti air yang begitu baik, dan keluar dengan tak tahu berapa ratus ribu galon satu hari yang tanpa henti orang pergi ke sana, tanpa henti-henti meminumnya sejak daripada ribuan tahun. Maka kita mendapati bahawa ini juga adalah merupakan satu keajaiban, ya, satu keajaiban. Bukan ada mungkin di lembah yang mungkin penuh berair, tetapi di wadi yang tidak punya apa-apa, kata Nabi Allah Ibrahim bila didoa pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, benar kalau kita buka pintu hati kita, bukan sekadar orang beriman makin bertambah iman saat minum air Zam-Zam, tetapi saya yakin orang yang tidak beriman boleh tengok dalam internet, lihat keajaiban, lihat kepada sejarah, mereka juga pasti akan beriman, insya-Allah, ya. Dan kemudian sedikit tentang Hajar Al-Aswad. Kalau kita tengok dalam kisah ya juga dalam Ibnu Kathir menceritakan bagaimana
Kaabah itu sendiri dibina daripada pilihan batu-batu daripada bukit-bukit bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sehingga terakhir yang masih kosong daripada binaan tersebut adalah satu ruang yang kita tengok pada hari ini yang kita katakan Rukun Yamani tersebut. Masih satu kawasan yang kosong pada ketika itu, maka diperintah Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Ibrahim untuk mencari mana yang paling sesuai. Sebab membina bangunan Kaabah difahami oleh orang Arab Quraisy sejak zaman dahulu, dia bukan sebarangan, bukan boleh ambil bata blok mana-mana nak letak. Tetapi nak cerita kepada kita, dan akhirnya lah terus kita nak pergi akhirnya, kita dapati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menghantar melalui malaikat Jibril satu batu yang datang daripada syurga. Ini seperti dalam hadis Nabi SAW, dan kemudian yang berwarna putih, dan pertama sekali dikucup kerana cantik dan putih tersebut oleh Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, dan kemudian ditempatkan di satu penjuru di Kaabah tersebut. Dan kemudian dia kekal di sana, dan kemudian berlaku beberapa proses Kaabah itu sendiri pecah ataupun dan akhirnya dia masih kekal di sana sampai pada hari ini, walaupun beberapa ujian-ujian yang berlaku terhadap Kaabah dan Hajar Aswad itu sendiri. Maknanya kalau kita mengucup Hajar Aswad tersebut, sedarlah bahawa yang pertama mengucup tempat aku kucup ini adalah Nabi Allah Ibrahim Khalilullah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya bila mana dengar perkongsian Ustaz ni khusyuk dan terpaut hati kita. Mudah-mudahan direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjejakkan kaki ke sana. Dan bila mana bercerita ataupun berkongsi tentang tanah suci kota Mekah Al-Mukarramah, saya pasti para penonton dan juga yang bagi Ustaz kita mungkin ada pengalaman yang berbeza, sahabat-sahabat kita yang mungkin pernah dibesarkan di sana ataupun menetap di sana. Namun kita nak berehat seketika Ustaz, tapi kita akan dengar ataupun ikuti terlebih dahulu perkongsian sahabat kita, pengalaman beliau bertuah dibesarkan di tanah suci kota Mekah. Dan insya-Allah Tanyalah Ustaz akan kembali selepas ini. Biasakan kehidupan normal baharu, dakwah biar Tanyalah Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Saya dilahirkan di Mekah, di Syabak Amir tahun 1972. Mekah ialah tempat asal yang saya masih ingat masa zaman kecil dulu. Saya belajar di lorong-lorong jalan menuju ke Bukit Syam, ataupun semangat dikatakan Syamiah. Syamiah ni sekarang mana tak ada pun. Tak ada kan. Sebab Syamiah dulu macam jalan bukit naik. Pengalaman saya yang saya rasa yang tak saya lupa di Mekah ialah ketika banjir kuat yang melanda tahun 1978. Satu memang banjir kuat. Saya ingat lagi saya masa berjalan main hujan. Dan terakhir sekali saya takkan lupa sejarah saya masih lagi ingat tentang peperangan yang terjadi di dalam Mekah. Masa tu saya tak dapat keluar rumah. Hanya dengar je berlega-lega kapal terbang di atas kepala. Tapi alhamdulillah tak lama. Dalam peperangan tu lebih kurang sebulan. Jadi dengan pengalaman itu mudah-mudahan Allah berilah taufik dan hidayah dan kemudahan saya untuk pergi ziarah lagi kat Mekah. Itulah cita-cita saya akan masa depan. Dan Allah makbulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sama ada yang menonton kami menerusi TV3 maupun TV9, mudah-mudahan kita dapat sama-sama mengambil mutiara kata ilmu daripada yang bahagia Ustaz Zul Ramli Razali yang telah banyak berkongsi dengan kita tentang tajuk yang cukup menarik. Pada pagi ini kita bicara tentang sirah Mekah, permulaan dan pengakhiran. Dan seperti biasa, bagi anda yang mungkin mempunyai sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677 atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 011-1233-6480 atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi anda yang menonton kami menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan bagi Ustaz, sebelum kita berehat sebentar tadi, kita dapat saksikan bagaimana sedikit pengalaman
yang dikongsikan oleh salah seorang sahabat kita yang dibesarkan di tanah suci Kota Mekah, dan beberapa pengalaman-pengalaman yang mungkin boleh dikatakan pahit juga, iaitu berlakunya beberapa peristiwa, antaranya banjir juga sebelum itu berlaku, dan juga peperangan yang cubaan-cubaan untuk mengganggu-gugat ketenteraman dan juga keamanan pada ketika itu. Mungkin sedikit daripada yang bagi Ustaz untuk PT yang kita paparkan sebentar tadi. Ya, bukan bermaksud bila tempat itu adalah satu tempat yang kita katakan mulia, yang dimuliakan oleh Allah, maka tempat tersebut adalah seperti tempat yang dalam syurga. Itu pasti ya. Maknanya bila dia ada di atas muka bumi, maka keadaan-keadaan biasa dia boleh berlaku banjir, kita katakan ya, ataupun kalau kita tengok pun sendiri wabak dan segala macam, dia juga boleh berlaku di sana ya. Untuk bagi tahu bahawa Makkah adalah satu tempat yang hanya tempat tersebut di dalam tempat yang lebih besar namanya dunia, dan dunia itu adalah namanya tempat adalah manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita faham tentang perkara tersebut, kita dapat bersifat rasional dan memahami, dan sebab tu pengalaman yang diceritakan tadi ya adalah nak bagi tahu kepada kita bahawa Makkah adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita pergi ke Makkah untuk kita itu mengabdikan diri kepada Kaabah itu sendiri. Maka sebab tu Allah meletakkan kelemahan makhluk padanya ya. Dan tujuannya adalah untuk kita tahu apabila Allah muliakan, Allah tinggikan, maka kita pergi ke sana untuk lebih mencari ketinggian dan kemuliaan Allah. Bukan semata-mata untuk kepada makhluk. Walaupun kita diarah untuk menghadap ke arah Kaabah, walaupun kita pergi makin hampir dengan Kaabah, tetapi tak lain hati kita tetap akan pergi kepada Allah yang mencipta ataupun Allah yang telah menjadikan kelebihan yang berada di Kaabah tersebut. Allahu Akbar. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi sahabat kita yang menghantarkan soalan menerusi Facebook, Aizul Amin yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz Zul. Ringkas tu nama tu Ustaz. Ustaz Zul Da'i serta kru-kru nama manja Ustaz. Soalan saya Ustaz, apakah ini yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in semasa permulaan Mekah? Dan yang kedua, adakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berdakwah semasa permulaan Mekah? Dan yang ketiga, adakah para sahabat turut berdakwah atau hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah? Mohon pencerahan Ustaz yang dihormati. Terima kasih Ustaz dari Kuala Krai, Kelantan. Ustaz yang bertanya, Aizul Amin. 3 soalan yang cukup panjang. Mungkin kita boleh pergi satu persatu soalan saja insya-Allah. Okey, terima kasih Zul. Zul juga Zul nak cuba junior dengan sini. Ya. Okey, baik. Kita dapati bahawa mungkin bagi Aizul ataupun Zul ya, membahagikan bahawa permulaan Mekah itu adalah dari sudut Nabi itu sendiri. Mungkin tadi kita cerita lebih awal, maknanya Mekah ataupun Kaabah sejak daripada zaman Nabi Allah Adam, bahkan sebelum Nabi Adam bila kita baca riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i sebentar tadi. Okey, tak apa. Kita lihat benar bahawa dalam konteks Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan wahyu, dan kerana itulah wahyu diberi 2 tempat, diturunkan pada 2 tempat ya, ayat yang disebut Makkiyah, ayat yang disebut sebagai Madaniyah. Dia merujuk kepada nama tempat turunnya ayat-ayat ataupun wahyu tersebut. Dan banyak sekali ayat yang turun di peringkat awal Nabi. Jadi kalaulah Zul nak menyatakan bahawa permulaan itu adalah di Makkahul Mukarramah, itulah permulaan, maknanya permulaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi pun Dai Anas banyak kali melagukan kepada kita tentang kesedaran untuk kita melakukan dakwah walaupun dalam normal baru ni kan. Sebab betul semua yang saya kasih sekalian, sebab dakwah adalah tanggungjawab setiap yang bersyahadah ya. Setiap yang mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dakwah menjadi kewajipan dan tanggungjawabnya ya. Jadi kerana itu kalau kita tengok, memang Nabi sallallahu alaihi wasallam di peringkat awal dakwahnya berbeza, dan Nabi menghadapi tantangan yang sangat besar, dan sahabat Nabi yang bersama dengan Nabi turut melaksanakan perkara yang sama. Pertama, mempertahankan apa yang mereka percaya daripada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sentiasa mengingatkan ya, ketika Sayyidina Umar Al-Khattab nanti dia menjadi Amirul Mukminin di kota Madinah.
dan dia takut hatinya rosak ataupun terlalai dengan apa taknya, kerana Sayyidina Umar Al-Khattab adalah Amirul Mukminin yang pada saat tersebut kekuasaannya telah mula menjatuhkan kekuasaan Parsi. Bukan pemimpin JKK kecil ni, tetapi telah menjadi kita boleh kata seorang pembina empire. Tetapi Sayyidina Umar tak rela kalau hatinya itu dibuai sehingga menjadikan dia seorang pemimpin yang lalai, kerana kalau manusia lalai tak jadi masalah, tetapi kalau bila pemimpin lalai dia akan jadi pemimpin yang zalim. Apa yang dibuat oleh Sayyidina Umar? Untuk mungkin saya menjawab apa yang dikatakan ditanya oleh Zul tadi ya. Semua yang dikasih sekalian, Sayyidina Umar memanggil seorang sahabat yang bernama Khabbab ibn Arad. Hanya minta supaya wahai Khabbab, Sayyidina Umar panggil, bukakan kepadaku dan tunjukkan belakangmu kepadaku. Khabbab bin Arad mengangkat jubahnya. Dan tatkala Sayyidina Umar Al-Khattab melihat apa yang ada pada belakang Khabbab bin Arad, maka Sayyidina Umar Al-Khattab menangis pada ketika itu sehingga bercucuran air matanya. Mengalir air mata jernih dan kemudian dia menangis teresak-esak. Kenapa Sayyidina Umar Al-Khattab menangis hanya melihat kepada belakang tubuh Khabbab ibn Arad? Kerana di belakang itu penuh dengan parut yang sangat menunjukkan kesengsaraan. Khabbab bin Arad dibakar di atas bara api. Allah. Dan kemudian seluruh peluh, darah dan lemaknya kemudian turun sehingga padam bara api tersebut. Dan Sayyidina Umar menangis, dan kita nak bawa pada pagi hari ini, nak beritahu bahawa mereka terdahulu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya boleh ucap dan didengar oleh begitu ramai orang, tetapi tidak Khabbab bin Arad. Nak ceritanya menjawab apa yang ditanyakan sebentar tadi, bahawa begitulah Rasulullah dan para sahabat. Bukan sekadar sampai dan rehat santai, sambil main game, sampaikan dakwah. Tetapi Masya Allah, ketika Sayyidina Umar menangis dan tidak reda tangisan Sayyidina Umar, maka Khabbab bin Arad membuka kepalanya dan mendapati bahawa parut yang sangat sengsara masakan tidak, pedang yang dibakar bertukar menjadi berwarna merah. Dan pedang itulah yang diletakkan di atas kepala sehingga mendidih dan terbakar kulit dan rambut. Dan pada ketika itulah dia ditanggung. Jadi kalau nak cerita, bukan sekadar nak kata bahawa mereka berdakwah, tetapi mereka mempertahankan kerana kebenaran yang mereka pegang, dan mereka sanggup melepaskan nyawa mereka seperti Sumayyah. Dan inilah yang menjadi inspirasi di awal Mekah, sebab tu Nabi sentiasa menyebut, kalian walaupun merujuk kepada mereka yang setelah Futuh Mekah, kalian mendermakan dengan satu derma yang sebesar gunung Uhud. Kalian tidak pernah boleh sedikit pun mengatasi apa yang pernah diberikan mereka yang di peringkat awal. Jadi insya-Allah awal Mekah, seperti yang dirujuk kepada dakwah Nabi, sangat merangsang kepada kita untuk melihat betapa benarnya agama ini, dan kemudian kita melihat dalam diri kita sendiri, aku menjadi seorang pengamal agama, tetapi sejauh mana aku menyampaikan agama. Fi ayyi ardin tata'u fa anta mas'ulun bi islamiha. Di bumi mana kamu berada, kamu akan ditanya oleh Allah bagaimana kamu mengislamkan bumi tersebut. Ruh ini ada bersama dengan Rasulullah dan para sahabat di awal Makkatul Mukarramah, dan inilah yang patut kita pegang, jadikan pakaian, jadikan pedoman, jadikan amalan kita insya-Allah. Allahu Akbar. Nur atau cahaya Islam yang kita perolehi pada hari ini ialah berkat perjuangan dan juga pengorbanan air mata darah syuhada, dan juga pengorbanan perjuangan serta peluh yang menitik di perbatasan. Yang berjuang bersungguh-sungguh ialah Nabi dan juga para sahabat serta ahli keluarga. Mudah-mudahan Allah berkati mereka semua insya-Allah. Dan berikutnya yang berbagi Ustaz dan juga sidang penonton, kita raikan pemanggil yang berikutnya di talian pada ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Anas dan Ustaz Zurabi Razali, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai, dan juga selamat Hari Raya kepada Ustaz dan Dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tuan Haji Omar. Ya, soalan saya begini Tuan. Ini Ustaz dan Ustaz Ya. Seperti Ustaz tadi menyebut tadi, adakah nama-nama lain yang diberi kepada Kota Mekah Al-Mukarramah itu? Yang kedua, siapa sebenarnya yang buka Kota Mekah ini, dan siapa yang membina Kaabah itu di Kota Mekah? Adakah ia Nabi Ibrahim atau siapa? Adakah orang lain yang bina sebelum Nabi Ibrahim membina Kaabah di Kota Mekah itu? Itu soalan saya. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan daripada Tuan Haji Omar Abdul Majid, pemanggil setia kita Ustaz, tentang nama lain bagi Kota Mekah Al-Mukarramah dan juga
pembukaannya Ustaz, walaupun mungkin sedikit telah pun disebutkan oleh Ustaz tadi di awal program, mungkin sebagai ulangan mudah-mudahan kita lebih hadam dan faham tentang topik yang kita bicarakan pada hari ini Ustaz, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Encik Omar yang sentiasa istiqamah dan insya-Allah daripada Chini tempat adik saya. Baik. Benar mengingatkan saya bahawa ada sebahagian daripada ulama menulis selain daripada Makkah ataupun disebut Makkatul Mukarramah ada lebih kurang 21 nama yang lain. Dalam Al-Quran Allah bersumpah atas nama Makkah itu dalam 2 nama, ya. Allah menyebutkan tentang la uqsimu bi hadzal balad, ya. Allah menamakan Makkah sebagai al-balad, ya. Bila sebut al-balad maka dia merupakan sebab balad itu umum, tetapi bila al-balad dia merujuk kepada Makkah al-Mukarramah, ya. Baik, kalau saya nak cuba membaca apa yang agak masyhur kita dengar adalah Makkah itu sendiri. Dalam Ali Imran Allah menyebutkan tentang Bakkah, ya, kalimah Bakkah. Kemudian Baitul Atiq dalam Al-Quran, Baitul Haram dalam Al-Quran, Al-Balad yang kita katakan tadi, Al-Baladil Amin, Allah bersumpah dengan Wattin wa Zaitun, Wattin wa Zaitun, Wattin wa Zaitun, wa Turi Sinin, wa hadza Al-Balad Al-Amin, ya. Al-Balad Al-Amin disebut balad yang aman, ya. Al-Ma'mun, tempat yang diamankan. Raham, Qura. Dan banyak lagi sebenarnya nama-nama yang sebagai menunjukkan betapa mulianya Makkatul Mukarramah, sebab orang Arab memang begitu. Apabila tak sama mungkin dengan kita, kita kalau mulia tu hanya dalam bentuk ekspresinya pada satu nama dan satu perasaan, tetapi orang Arab bila dia nak menunjukkan kemuliaan, dia pelbagaikan nama untuk menunjuk angle yang supaya dilihat betapa mulianya nama tersebut. Kemudian yang kedua tadi bertanya tentang siapakah yang membina Kaabah itu sendiri, ya. Baik, kita mendapati bahawa pembinaan Kaabah itu sendiri sebahagian daripada ulama, dan ini tidak wujud tanaqud, ya. Imam An-Nawawi membahaskan perkara ini dan tidak wujudnya tanaqud ataupun tidak wujudnya kontradiksi antara satu sama lain. Pertama, dikatakan bahawa Kaabah itu sendiri telah dibina oleh para malaikat sebelum datangnya Nabi Allah Adam AS. Sebelum Nabi Adam AS diturunkan ke bumi, maka asas Kaabah itu telah dibina oleh para malaikat. Dan sebahagian daripada mufassir menceritakan bahawa ketika para malaikat bertanya kepada Allah tentang apa jenis makhluk itu, dan ketika Allah menjawab kembali, maka mereka, para malaikat, lebih tunduk dan patuh pada Allah, sebab mereka rasa bahawa seolah-olah mereka bertanya kepada Allah, apakah makhluk ini, ataj'alu fiha, ya, yang dikatakan tentang dalam surah Al-Baqarah tersebut. Maka dengan sebab itu bermula daripada situ dikatakan bahawa para malaikat turun kemudian diperintah oleh Allah untuk mereka itu membina. Ini yang pertama. Kemudian menyatakan bahawa apabila Nabi Allah Adam AS turun, maka Nabi Allah Adam AS kemudian membina asas kepada Kaabah itu sendiri, ya, dibina asas Kaabah tersebut. Dan sampai kepada zaman Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail, maka sebab itu dikatakan wa idh yarfa'u Ibrahim, ya, kalimah yang digunakan adalah yarfa'. Maknanya yarfa' ni adalah meninggikan. Artinya asasnya telah ada, maka Nabi Allah Ibrahim mengangkat, Nabi Allah Ismail mengangkat pada ketika itu. Jadi kalau nak disebut mungkin dalam bentuk kronologi ataupun fasa, maka kita boleh menerima menurut Imam Nawawi ketiga-tiga fasa tersebut tanpa adanya percanggahan. Bukan kata ni kata Nabi Adam, sagi kata Nabi Allah Ibrahim, sebab mereka duduk pada masa yang berbeza. Tidak ada bezanya Ustaz. Yang penting tujuannya satu, iaitu kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berkat mereka-mereka yang pernah mendirikan kota Mekah dan juga Kaabah, dan kita merasai sehinggalah pada hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada kita. Dan juga sebentar lagi Ustaz, kita suka ulang, kita akan mendengar satu berita yang cukup besar, dan juga mudah-mudahan diberikan jalan keluar kepada kita. Mungkin ada SOP yang tertentu yang akan diumumkan oleh pihak kerajaan bagi mereka yang akan mengerjakan ibadah haji. Dan Ustaz, sebelum kita berehat sekali lagi Ustaz, kita mungkin meraihkan kepada mereka-mereka yang mungkin mempunyai sebarang
pengalaman dan juga diceritakan menerusi komen-komen di Facebook. Dan saya bila membaca satu persatu terimbau pengalaman di Kota Mekah. Dan apa yang menarik Ustaz, sebentar sekali lagi kita akan saksikan bagaimana perkongsian sahabat kita yang ada kaitan juga dengan durian dan juga rambutan. Ustaz, sekarang musim buah. Dan apa kaitan dengan Kota Mekah Ustaz? Dan mungkin sedikit Ustaz, kalau saya peribadi rambutan ke durian Ustaz lebih favourite Ustaz? Orang kampung menjaya daripada Jalan Tut, Kuala Temeling. Saya kira susah nak bezakan keduanya. Memang kedua-duanya alhamdulillah favourite. Allahu Akbar. Dan insya-Allah kita akan saksikan paparan yang kita sediakan ini. Tapi sebelum itu kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, biasakan kehidupan normal baharu. Dakwah biar tak ada ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Hanisah binti Ahmad, anak kelahiran Makkahul Mukarramah pada tahun 1975. Saya berada di Mekah selama 10 tahun. Kenangan ataupun memori yang tak dapat saya lupakan tentang buah-buahan tempatan, buah durian dan juga buah rambutan. Pada awalnya, saya dan adik-adik takut nak makan buah tersebut sebab dia berduri dan berbulu. Setelah diajar oleh mama dan selalu mama beli buah tersebut, kami jadi suka buah-buahan tersebut. Harapan dan doa saya agar saya dapat menjejak kaki sekali lagi ke Makkahul Mukarramah, melihat tempat tanah tumpah darah saya. Mungkin banyak perubahan dan perbezaan dulu dan kini. Semoga doa saya dimakbulkan Allah. Suatu hari nanti saya dapat pergi ke Mekah menunaikan umrah ataupun haji. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran semestinya dalam rancangan Tayar Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, masih lagi kita membicarakan bab sirah Mekah, permulaan dan pengakhiran bersama yang bahagia Ustaz Zul Ramli Razali. Dan telah banyak yang kita bicarakan Ustaz, dan mungkin bagi para penonton yang mungkin ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1800 88 1677 atau menerusi aplikasi WhatsApp di nombor 011 1233 6480. Dan paling mudah terus saja ke laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi anda yang menonton kami menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan yang bagi Ustaz, kita masih lagi dalam mood raya Ustaz, dalam suasana ialah walaupun ada yang menyebutkan raya fasa 2 Ustaz. Allahu Akbar. Dan mungkin hari ini masih ada lagi mereka yang mungkin memulakan perjalanan untuk balik ke kampung. Sementara diumumkan perintah kawalan pergerakan pemulihan ini, kita mengharapkan agar berhati-hati di jalan raya dan balik dan pergi dan pulang dengan selamat insya-Allah. Dan kita mematuhi SOP yang telah pun disebutkan oleh pihak kerajaan. Dan Ustaz, antara ucapan ketika mana kita meraihkan hari raya ini ialah taqabbalallahu minna wa minkum. Dan mungkin dari mana terbitnya perkataan itu sedikit Ustaz? Okay, ada sejarah yang itu sendiri Ustaz. Allahu Akbar. Dai Anas dulu sebut pasal balik kampung, teringat kat mak saya. Allahu Akbar. Jangan menangis Ustaz, jangan nangis. Kita pula habis perbincangan insya-Allah. Jadi baik, betul. Di kalangan sahabat kalau kita tengok banyak riwayat menceritakan bahawa ucapan mereka sesudah daripada mereka menunaikan solat raya itu adalah taqabbalallah minna wa minkum, ya, salihal a'mal, qiyamana wa qiyamakum, siyamana wa siyamakum, ya, dalam bentuk doa, ya. Tetapi mungkin Dai Anas bertanya soalan ini sangat macam masuk dengan perbincangan kita. Sebab kita dapati bahawa dari segi ruh ibadah, ya, ruh kita beribadah, dalam ayat yang kita bacakan daripada surah Al-Baqarah ayat 127 tadi, wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan apabila Nabi Ibrahim dan Nabi Allah Ismail mengangkat, ya, maknanya membina Kaabah itu, maka dah siap mereka kata apa? Rabbana taqabbal minna, ya, innaka antas samiul alim. Maknanya dia menjadi satu peraturan beribadah, sama ada kita faham atau tidak. Bila kita dah buat sesuatu ibadah, maka bagi orang beriman dalam hatinya adalah
memohon agar Allah terima. Tak ada nilai Kaabah tersebut kalau Allah tak menerima daripada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Tidak bernilai puasa kita kalau kita buat bersusah payah tetapi tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengajaran penting yang kita dapat kaitkan antara raya dan juga kalimat itu adalah bila kita buat sesuatu amalan, jangan hanya fokus pada aku dah buat amalan, tetapi adakah amalanku diterima atau tidak oleh Allah. Ini peraturan beribadah yang sepatutnya kita hayati dan ada dalam perbincangan kita pada pagi ini, alhamdulillah. Dah biasa kita dalam suasana sambutan Hari Fitri di tempat kita biasa salam macam-macam lah, kosong-kosong dan sebagainya. Mungkin kita untuk menghadirkan pahala tu Ustaz, kita sebutlah dengan ucapan terbaik iaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Kita betulkan yang biasa dan kita biasakan yang betul. Itu istilahnya Ustaz sedikit. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan soalan menerusi sahabat kita yang bertanya menerusi Facebook. Anwar Hamzah, Assalamualaikum Ustaz, Da'i serta kru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semasa tahun kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, Kaabah pernah diserang oleh tentera bergajah pimpinan Abraha. Soalan saya Ustaz, mengapa dan apakah perancangan Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan tentera burung ababil untuk memusnahkan tentera Abraha, sedangkan pada masa itu Kaabah dipenuhi dengan patung berhala puak Quraisy serta syariat Islam yang dibawa oleh Nabi SAW belum pun tersebar lagi pada ketika itu. Pada ketika itu Ustaz, mohon penjelasan daripada Ustaz Anwar Hamzah berserah Kuantan Pahang Ustaz. Soalan yang cukup baik daripada sahabat kita menerusi Facebook Ustaz, mungkin sedikit daripada Ustaz. Baik, kita mengimani kisah ini kerana dia adalah merupakan kisah Quran. Ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, dia merujuk pada soalan daripada rakan sahabat kita daripada Basrah sebentar tadi kan. Kisah ini panjang tetapi sebenarnya sangat menarik, bukan untuk kita hanya baca tetapi sesuatu yang boleh kita renung. Ya, kita renung. Kerana kita tahu bahawa Makkah itu dijaga oleh Quraisy, dan kemudian masih ada sebenarnya teras asal mereka itu, bahawa mereka tahu bahawa adanya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, adanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka tahu bahawa Makkatul Mukarramah adalah merupakan satu tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Dan insya-Allah kalau kita lebih dalam, kita lihat kepada sirah, kita akan mendapati bagaimana Quraisy itu sendiri, orang Quraisy itu sendiri, ya, diamanahkan dan mereka melaksanakan amanah menjaga Kaabah dan Makkah itu dengan begitu baik sekali. Ya, baik. Kerana semua kemuliaan itulah, dan kita boleh belajar banyak sebenarnya, kerana Abraha ini adalah satu gubernur yang daripada Habasyah yang kemudian menakluki Yaman, kemudian datang ketika dia mula membuat tempat ibadat yang dia harap menjadi center kepada orang-orang Mekah, orang-orang Arab. Tetapi tidak begitu kerana sejarah panjang dan kemuliaan yang memang tersimpan daripada Makkatul Mukarramah tadi, ya. Dan kerana itulah mereka telah datang, dan orang Arab tak pernah melihat adanya tank, ya, kereta kebal pada masa itu. Perang hanya bentuk biasa. Betul. Tetapi datang dengan kereta kebal yang dibuat daripada gajah-gajah, yang dibawa gajah pada ketika itu, ya. Tetapi mungkin sedikitlah daripada kisah yang kita faham ini, ya. Untuk kita memahami bahawa bagaimana Abdul Muttalib, ya, Abdul Muttalib, ataupun Datuk Nabi SAW, kerana di samping itu juga kita kena ingat juga bahawa tahun itulah tahun kelahiran Rasulullah. Betul. Dan untuk mengingat, bagi orang Arab mengingat bahawa tahun itu penting, ya, sebab orang Arab ingat tahun banjir, tahun gempa. Itu menjadi ingatan mereka. Dan bila Abraha itu, tentera bergajah menyerang, itu menjadi ingatan. Bahkan kita tengok dalam kalender atau takwim Arab menjadikan itu sebagai kiraan tahun mereka. Ya? Baik, apa yang kita nak ceritakan bahawa Rasulullah ketika tentera Abraha masuk, dan pada ketika itu dia merampas unta-unta dan juga binatang ternak Abdul Muttalib. Dan pada ketika itu, ya, yang sangat menarik, ya, yang sangat menarik, Abraha ketika ketua yang menjaga Makkatul Mukarramah adalah Abdul Muttalib, dan dirampas unta dan binatang ternaknya. Dan pada ketika itu Abraha memanggil Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib masuk. Abraha berfikir, tentulah Abdul Muttalib akan memohon kepadanya, janganlah menyerang rumah Allah yang kamu jadikan tempat kamu beribadah. Tetapi mengejutkan Abraha, masuknya Abdul Muttalib
dan dia berkata, pulangkan kembali unta-untaku. Maka Abraha kata, kau ni apa punya jenis pemimpin ya? Ya, aku nak serang tempat engkau tapi engkau masih fikir tentang unta engkau. Apa jawapan Abdul Muttalib yang dikenang sampai pada hari ini? Maka kata Abdul Muttalib, aku memiliki unta-untaku dan aku nak balik. Kaabah bukan milik aku. Dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan menjaganya. Maka Allah pasti menjaganya. Benar? Maka peristiwa tersebut mengangkat sebenarnya bukan sekadar kisah tetapi kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling penting bila Allah kata alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, maka Allah nak ceritakan bahawa Allah boleh menggunakan apa saja untuk menjaga rumah Allah Subhanahu wa taala, kerana rumah tersebut macam kita katakan adalah milik Allah Subhanahu wa taala, cuma manusia dengan fasa itu manusia letaklah berhala, letaklah apa saja, maka itu semua tidak mengubah daripada kemuliaan tempat tersebut. Bukan maka kala itu Nabi datang macam kita katakan tadi untuk membersihkan semua perkara tersebut agar kembali, dan sebab itu kita alhamdulillah syukur sekarang ni macam dah Anas ulang 3 kali dah, maknanya berdebar-debar nak menunggu adakah insya-Allah dipanggil atau tidak. Ada apapun apa yang terbaik, itu yang terbaik buat kita insya-Allah. Insya-Allah, yang penting persediaan yang kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan kepada kita, dan mudah-mudahan juga terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya Ustaz, soalan yang berikutnya ini datang daripada sahabat kita ni mempunyai beberapa perkara yang perlu disahkan juga daripada Ustaz. Apa kita baca dulu Ustaz? Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tanda-tanda kiamat besar adalah pengakhirannya kota Mekah ketika Kaabah diruntuhkan oleh orang yang berkulit hitam, berkepala botak dan dipecahkan satu persatu binaan Kaabah tersebut. Siapakah orang itu? Boleh Ustaz huraikan peristiwa itu supaya tiada kekeliruan. Mohon pencerahan Ustaz yang dihormati. Sekian, terima kasih. Ini satu perkara ataupun gambaran yang mungkin ada dalam mana-mana dalil yang mungkin boleh disahkan sendiri oleh bagi Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, benar apa yang disebutkan itu berdasarkan kepada hadis muttafaq alaih. Ya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim ada kalimah Nabi menyebutkan yukharribul Ka'bah, yukharrib al-Ka'bah, akan dimusnahkan Kaabah. Siapa dia? Dzussuwaqataini minal Habasyah. Ya, Nabi menyebutkan dalam hadis ini adalah daripada mereka yang syaq, maknanya betisnya kecil, ya. Minal Habasyah, daripada Habasyah. Saya tak nak terjemahkan Habasyah kepada nama lain melainkan kepada Habasyah itu sendiri. Baik. Macam kita katakan tadi, kalaulah Allah jaga, ya, itu jaminan Allah dalam Al-Quran bahawa Allah nak menjaga Kaabah, maka sekali lagi saya suka melihat sebab Imam An-Nawawi dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai contoh dalam mensyarahkan tentang hadis-hadis yang sebegini menyatakan bahawa memang dalam ketentuan takdir Kaabah itu tetap akan binasa. Binasanya dengan bila berlaku kiamat akan pecah semua benda. Sebaik mana, secantik mana dunia ini, hatta Kaabah itu akan pecah. Tetapi dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala, maka berlakulah kata Nabi dipecahkan Kaabah itu. Dan bilakah berlakunya? Bila pada saat itu semua orang-orang beriman telah dimatikan oleh Allah. Maka tidak ada seorang pun daripada orang yang beriman di atas muka bumi walaupun imannya sebesar zarah. Ada saja sebesar zarah iman dalam hatinya, maka Allah matikan mereka. Dan ketika itu bila manusia yang dijanji oleh Nabi tadi, Mekah adalah untuk tempat manusia mengabdikan diri kepada Allah, telah semuanya tiada, maka fungsi Kaabah tersebut, maka berhentilah. Maka pada ketika itu Allah dengan takdirnya mengizinkan satu kelompok manusia yang disebut oleh Nabi tadi, ya, daripada Habasyah dalam bentuk fizikal tubuhnya, tetapi sebagian ulama menyatakan bukanlah kita pula nak kena cari siapa orangnya, si fulan dan si fulannya itu, sebab benda tersebut tidak termasuk dalam kepentingan kita dalam konteks amali ibadah, tetapi cukup bagi kita untuk memahami dalam fakta bahawa itu pernah disebut oleh Nabi, dan apa yang disebut oleh Nabi sesuatu yang akan berlaku, tetapi bila berlaku maka ulama berkata ketika semua orang beriman telah meninggal dunia dan Mekah tidak diperlukan lagi. Kenapa? Sebab semua orang beriman yang menyembah Allah semuanya telah dipupuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka berlakulah apa yang berlaku. Allahu Akbar. Bila saya tertarik bagaimana Ustaz berkongsi tentang bagaimana tentera bergajah sebenarnya tadi. Mungkin sedikit kalau saya boleh recap ataupun mengambil sedikit nota ataupun isi penting. Ustaz menyebutkan tentang bagaimana asalnya Abraha pada ketika itu cubaan untuk menyerang atau menjatuhkan, dan peranan Datuk Nabi SAW yang mulia bagaimana menyatakan dengan tegas bahawasanya Kaabah ni bukan milik aku. Aku datang nak ambil unta saja, dia sebut kan. Tapi sebab Kaabah ni milik Allah. Dan sebab itu bila mana disebutkan itu,
inilah antara perkara ataupun pendirian yang dimainkan oleh Datuk Nabi SAW Abdul Muttalib, dan inilah antara titik tolak permulaan bagaimana kita harus menghormati ahli keluarga Nabi SAW. Dan Ustaz, walaupun di akhir-akhir ni, mungkin minit-minit terakhir kita raikan di siaran di TV3, persoalan ataupun mungkin ada yang bertanya juga menerusi WhatsApp peribadi. Dia kata, Ustaz, tolong kongsi doa untuk ke Mekah, Ustaz. Mungkin ada doa-doa yang tertentu yang boleh diamalkan, Ustaz, sedikit. Baik, doa ni betul lah kata ulama, doa ialah apa yang terbit daripada hati. Apa saja. Sebenarnya apa saja yang kita pohon kepada Allah, cakap dalam bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Banjar ke, kita pohon kepada Allah menurut tertibnya. Dengan keadaan kita, sebab doa ada dua ya, satu i'tiraf, satu kita i'tiraf dan kemudian kita mengharap. Kita mengakui kelemahan kita. Ya Allah, aku ni lemah ya Allah, aku berdosa ya Allah. Tetapi aku harap engkau jemputlah aku ya Allah. Konten itu boleh kita masukkan dalam apa pun doa yang kita nak persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terbuka sebenarnya. Kita jumpa begitu ramai orang. Saya pernah melihat dan berjumpa dengan seorang daripada dunia, daripada negara India, berjalan kaki untuk sampai ke Makkatul Mukarramah, dan sepanjang perjalanan, cuba bayang jalan kaki. Kan? Dan kita jumpa di sana dalam keadaan dikata apa? Betul, ada dua benda yang mesti ada dalam doa. Yang pertama, mengakui kelemahan. Yang kedua, meninggikan pengharapan. Kita kadang-kadang tak mengakui kelemahan, duk harap sahaja. Maka mesti ada gabungan tersebut. Termasuklah doa penting untuk kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ke Makkatul Mukarramah. Allahu Akbar. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan sahabat kita yang bertanya, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan semangat dan diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua untuk menjejakkan kaki ke sana. Dan sudah tak sudah, Ustaz, kita di TV3 siaran akan tamat di sini, dan kita akan lanjutkan siaran 30 minit di TV9 seperti biasa. Dan bagi anda yang menonton kami, tonton sehingga ke hujung rancangan, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan insya-Allah Tayangan Ustaz TV3 berakhir di sini. Jangan lupa untuk saksikan di TV9 dan biasakan kehidupan normal baru, dakwah biar tayangan Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Jumpa selepas ini. Alhamdulillah, tambahan siaran 30 minit di TV9 Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi terus setia bersama dengan kami untuk perbincangan topik pada pagi ini dalam bab sirah Mekah, permulaan dan pengakhiran, dan telah pun banyak dikongsikan dan juga dikupas oleh yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Rozali. Dan para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, boleh terus lagi menghantarkan sebarang persoalan atau kemusykilan. Hubungi kami di talian bebas tol 1800 881677 atau menerusi WhatsApp boleh hantarkan di 011 1233 6480, atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi anda yang menonton kami menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat, insya-Allah. Dan yang bagi Ustaz dan juga sidang penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya mengambil kesempatan ini mengucapkan jutaan terima kasih dan tahniah kepada para petugas barisan hadapan yang selama ini berjuang betul-betul lumus untuk menjaga kita dan juga memutuskan rantaian COVID-19. Dan mudah-mudahan kita semua terus menjaga SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Mudah-mudahan kita menang dalam menghadapi wabak COVID-19 ini, insya-Allah. Dan bagi Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita yang bertanya menerusi Facebook, Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan da'i serta kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon Ustaz huraikan maksud haram daripada maksud bahasa Arab dan Melayu, daripada sudut ejaannya yang menjadi kekeliruan, terutamanya kami yang tidak faham bahasa Arab, yang membawa maksud yang berbeza kepada Masjidil Haram, tanah haram yang sinonim dengan Mekah. Terima kasih Ustaz. Kak Yat dari Bandar Tosi Puteri, Rawang, Selangor. Betul Ustaz, kadang-kadang dari sudut asalnya kita faham, kadang-kadang perkataan haram ni kadang-kadang pada suatu keadaan tu macam sensitif juga Ustaz. Jadi mungkin ada penjelasan di situ.
Baik, terima kasih pada yang bertanya sebab ini sebenarnya merupakan asas perbincangan kita ya, sebab bila sebut tanah haram, bila sebut Mekah tanah haram, lepas tu kita pergi Madinah dan sebut pula Haramain ya, dua tanah haram Mekah dan Madinah. Baik, saya cuba untuk memudahkan perbincangan ya. Haram ya, haram daripada kalimah haruma yahrumu ya, haruma yahrumu. Haraman maknanya bermaksud sesuatu yang dilarang ya, dan makna sekali dengan dia adalah ihtiram. Ihtiram makna mulia. Allah. Jadi kita dapati bahawa sesuatu yang dilarang, di situlah letaknya kemuliaan. Baik, macam mana kita boleh faham ya? Simple je lah. Mungkin ramai yang nak pergi coket masa ni kan. Baik, kita boleh pergi coket 24 jam ya, tetapi untuk ke istana negara banyak larangan-larangan dia. So antara dua tempat ni mana yang kita nampak lebih mulia? Satu tempat yang tak ada larangan langsung atau satu tempat yang adanya larangan-larangan. Jadi kita dapati istana dianggap mulia kerana ada larangan. Tetapi kalau istana macam pasar, tidak ada larangan, maka tidak ada kemuliaan. Tak eksklusif. Tidak ada eksklusif daripada sudut larangan tadi, maka tidak ada kemuliaan. Jadi kerana itu, kalimat haram dan ihtiram itu sama. Ya? Dalam bahasa Melayu pun sama sebenarnya. Tetapi kerana kita tak gunakan kalimah ihtiram, kita kata hormat. Sedangkan hormat itu, kehormatan itu daripada kalimah haram. Jadi maknanya bila adanya sesuatu yang diharam atau tegah kerana benda tersebut mulia. Dan apabila tidak ada tegahan, makna perkara tersebut tidak mulia. Jadi kerana itulah Mekah itu berbeza dengan Malaysia, Mekah berbeza dengan negara-negara lain sebab di negara lain tidak adanya tegahan. Begitulah juga ya, kenapa solat itu mulia? Kerana bermula dengan takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan kita, kalau masa biasa kita boleh makan, kita boleh bersembang, kita boleh WhatsApp. Tetapi Allahu Akbar, maka pada kita itu haram perkara yang lain, kerana dia hanya eksklusif macam dikatakan tadi, maka jadilah dia mulia. Jadi semudah itu kita dapat memahami kenapa kalimah haram. Cuma mungkin sebab dalam bahasa Melayu kita ni, sebab bila sebut haram, ya, benda itu satu benda yang kotor seolah-olahnya. Haram makan. Ya, haram makan. Sebenarnya haram makan untuk jaga kemuliaan kita. Jadi sebab itulah bersama haram itu kemuliaan. Saya naik baru ni masa sempat ke Mekah dulu sebelum ni ya, sebelum BKP. Saya tengok driver dia tu, dia tulis dengan besar nama driver dia, nak kata contohnya Musa ibn Abdullah Al-Majnuni. Saya dalam hati tergaru-garu tanya ya. Musa bin Abdullah nama dia, Abdullah datuk dia, ayah dia. Al-Majnuni. Saya kotlah kita tahu makna lain. Maka saya pun nak susun karangan ni supaya jangan menyinggung dia. Saya kata, ya akhi, kenapa nama tok kamu Al-Majnuni? Keturunan ya? Majnun. Majnun. Hang gila apa kan? Dan kemudian letak pula dia punya orang kata apa, Al-Majnuni, keturunan gila. Dan dia cerita rupanya sebab apa? Sebab datuk dia terlampau pemurah. Sampai orang kata apa ni, dia bagi harta tu, sampai orang kata dia ni gila apa. Keluarga kadang-kadang tak ada makan, tapi orang datang dia jamu. Sampai orang sebut. So kalimah gila itu kemuliaan untuk dia. Disandarkan kerana kenapa dia gila? Gila sehingga orang sebut gila sebab terlampau banyak bersedekah. Gila nak bersedekah. Gila nak bersedekah. Jadi Masya Allah, begitu rupanya ya, di sebalik bahasa. Dan mendalamkan lagi makna tanah haram, maksudnya tanah yang Allah haramkan banyak benda sebab Allah nak hormat, muliakan, ihtiram pada dia. Kalau orang yang minat atau gila ke masjid, mungkin boleh letak ke Al-Majnuni Ustaz. Tak boleh kata sebab berbeza konteks ataupun urus tempat. Orang kita dah dia Majnun tu dia faham lain pula. Faham lain Ustaz. Allahu Akbar. Konteks yang mungkin lari sedikit, tak apa. Dan itu pengalaman yang dikongsikan oleh bagi Ustaz dan para penonton dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita di Facebook. Johari Hasnah. Assalamualaikum Ustaz dan Dai serta kru yang dirahmati Allah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, berapa kalikah kota Mekah berlaku penutupan pada zaman Nabi SAW dahulu untuk umat Islam? Mohon pencerahan Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih Ustaz Zul Ramli dan Dai Anas, sama-sama. Soalan yang cukup baik Ustaz. Penutupan yang berlaku macam hari ini kita lihat, dan mungkin beberapa ketika kita lihat fasa-fasa penutupan kota Mekah, dan sekarang pandemik COVID-19 berlaku, ditutup lagi Ustaz, dan ada SOP yang terlalu ketat. Apakah pernah berlaku dahulu Ustaz? Baik, bukanlah berlaku di zaman Rasulullah, sebab Rasulullah sendiri dengan
Baitillah ataupun Kaabah ataupun Makkah itu hanya ketika Futuh Mekah tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10. Haji terakhir Rasulullah telah wafat. Maknanya pengalaman Nabi untuk menguasai Makkahul Mukarramah hanyalah tempoh 2 tahun sahaja. Jadi tetapi untuk kita faham supaya kita tak panik. Setengah orang kata, oh ni memang kiamat dah ni sebab apa tak pernah Kaabah tu ditutup. Baik, kalau kita lihat kepada sejarah, Kaabah telah ditutup sebanyak 40 kali. Maknanya 40 kali Kaabah itu telah ditutup termasuk kepada perbuatan haji. Maknanya ada tahun-tahun dalam kalender dunia Islam ini yang orang dilarang daripada terus mengerjakan haji. Ya, kerana contohnya wabak ataupun peperangan, ya. Terutama yang paling besar adalah wabak, ya. Dan sebab Nabi telah persiapkan kaedah bila berhadapan dengan wabak, dan kaedah tersebut digunakan oleh ulama, dan kaedah tersebutlah yang kita gunakan sekarang dalam PKP kita ini dalam konteks masjid dan solat Jumaat dan segala macam. Jadi tidak perlu panik. Setengah orang yang memang tekan butang panik dan terus bagi tahu ini memang akhir zaman, nak kiamat dah, tak buat pernah berlaku, sendiri, tawaf tak pernah dipusing oleh orang. Sebenarnya secara realitinya memang ada pernah berlaku, dan saya sebutkan tadi ada 40 kali lebih kurang tempoh bahawa ianya telah ditutup. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan sedikit Ustaz, mungkin ada soalan daripada sahabat kita yang bertanya tentang kunci Kaabah yang dipegang oleh siapa sekarang ni Ustaz. Dan insya-Allah kita nak jawab soalan ini selepas ni Ustaz, kerana kita nak berehat seketika. Para penonton, biasakan kehidupan normal baharu dakwah. Biar Taina Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Dunia ini bukan tempat tinggal, di sini hanya sebentar, tidak kekal. Orang yang menafkahkan hartanya secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan, orang yang membalas kejahatan orang dengan kebaikan, kata Allah, ulaika lahum uqbad dar. Mereka itu akan dikembalikan pada tempat yang terbaik di negeri akhirat. Okey, kembali acara Meja Bulat dan kita teruskan perbincangan. Apabila kita terlalu menghukum, anak-anak jadi takut. Setiap manusia ada kelebihannya. Jadi jangan guna satu measuring. Tiba di era di mana kenapa apa dah jadi dengan generasi sekarang? Orang lain pula takut tersinggung. Mungkin ada juga orang yang macam saya ataupun jadi bukan semua benda yang kita dengar itu adalah ilmu pengetahuan. Tapi orang yang menjaganya adalah 2 kali lebih kuat daripada pesakit. Ilmu ni dia mesti disertai dengan adab. Barulah ada berkat. Jumlah kematian COVID-19 di seluruh dunia melebihi 171,000. Seorang remaja lelaki meninggal dunia selepas pingsan. Keadaan itu menimbulkan tanda tanya kerana akhirnya yang akan terjejas ialah di kalangan kita juga. Lidah terkelu untuk berkata, hati tersentuh menusuk kalbu, sejuta rasa bermain di jiwa, hanya Allah sahaja yang tahu. Allahu Akbar. Masih lagi terus setia bersama dengan kami, Taina Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi berbicara tentang topik sirah Mekah, permulaan dan pengakhiran, bersama yang bahagia Ustaz Zul Ramli Razali. Dan sebentar tadi sebelum kita berehat, ada satu soalan yang cukup menarik Ustaz yang diajukan oleh sahabat kita menerusi WhatsApp yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i serta kru-kru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, apakah keistimewaan kaum Bani Syaibah sehingga diamanahkan untuk memegang kunci pintu Kaabah sejak dari zaman Rasulullah SAW? Khairi Batu Kurau. Mohon pencerahan Ustaz. Soalan yang cukup baik.
amanah yang dipikul oleh Bani Syaibah bukan satu perkara yang kecil. Macam kita hari ini, orang amanahkan kepada kita pegang kunci sesuatu khazanah yang cukup besar. Mungkin ada sesuatu keistimewaan yang ada pada Bani Syaibah. Sedikit Ustaz. Baik, soalannya pendek, tetapi sebenarnya untuk memahaminya perlu melihat kepada kefahaman yang lebih besar. Sebab setengah orang bertanya bahawa kalaulah Bani Syaibah, kenapa tak Bani Hashim? Betul. Ya, sedangkan Bani Hashim adalah Bani yang mulia di kalangan orang Quraisy. Baik, untuk itu, untuk kita cuba memahami dengan lebih dekat, kita faham bahawa yang menjaga Kaabah itu ataupun Mekah terlebih dahulu adalah daripada Quraisy, ya. Dan kalau kita tahu nama yang paling penting bila kita belajar tentang sirah penjagaan kota Mekah adalah datuk Nabi yang bernama Qusay, ya, Ibn Kilab. Ya, kalau kita tengok pun Nabi itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Okey, baik. Barulah ke atas bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah sampailah Nabi Allah Ismail. Baik. Ada orang mungkin Bani Syaibah ni begitu mulia sampai lebih mulia daripada Bani Hashim. Okey. Bahkan dalam hadis Nabi sendiri pun yang mengamanahkan agar terus dipegang dan dijaga sampai hari kiamat. Betul. Nabi sebut, ya. Baik, untuk kita faham sebenarnya, dan kalau kita melihat dalam konteks mendidik anak, kita boleh belajar banyak benda daripada kisah pegang kunci Bani Syaibah ni, ya. Hakikatnya sebenarnya Qusay bin Kilab ada 3 orang anak, ya. Qusay bin Kilab ada 3 orang anak. Anak yang pertama bernama Abdiddar, yang kedua adalah Abdi Manaf, yang ketiga adalah Abdul Uzza, ya, Abdul Uzza. Baik, daripada ketiga anak ini yang paling menonjol dari sudut dia punya kepimpinan adalah Abdi Manaf, yakni datuk Nabi yang kemudian daripadanya Bani Hashim kita katakan, ya. Dan kita tahu bahawa ketika Qusay bin Kilab dia telah menjaga Makkah dan Kaabah itu dan kemudian begitu detail sehingga siapa nak bagi air pada para hujaj, siapa nak mereka sediakan tabung sebelum datang para jemaah haji, sehingga para jemaah haji di zaman dahulu datang sebenarnya semua kelengkapan biasanya disponsor oleh orang Quraisy itu. Maka sebab itu orang Quraisy itu mulia. Kalau hari ini boleh dapat di Mekah, alhamdulillah, hanya bawa tambang, hak lain semuanya orang Quraisy yang jaga, kan. Tapi hari ini dah tak berlaku lah, ma'al asif, ya. Tetapi nak ceritanya, baik, maka pada ketika itu anak kepada Qusay yang paling menonjol adalah Abdi Manaf. Dan daripada Abdi Manaf itulah keturunan Nabi SAW. Tetapi kerana Qusay bin Kilab, datuk Nabi ini tak nak bahawa semua seolah-olahnya diletakkan hanya kepada anak yang berpotensi, maka sebagai ayah yang baik, maka Qusay bin Kilab telah menyerahkan penjagaan Kaabah saja kepada anak yang bernama Abdiddar tadi, yang daripada sanalah keturunan Syaibah. Jadi nak bagi tahu bahawa walaupun sebenarnya kemuliaan itu lebih pada Abdi Manaf dan potensi, tetapi sebenarnya sebagai seorang ayah, ya, kalau kita tengok dalam profil manusia, dia ada orang kata dia ada forward, dia ada away. Jadi orang yang anak ni, ya, kalau kita tengok, ya, anak tak semuanya sama. Jadi ada anak yang boleh ditonjol menjadi pemimpin, tetapi jangan anak yang kita tak ada sifat kepimpinan maka kita terus abaikan. Maka anak yang tak ada sifat kepimpinan maka diletakkan amanah sebab dia tak perlu berfikir tetapi hanya menjaga. Dia menjaga. Maka sebab itulah Bani Syaibah adalah keturunan daripada Abdiddar yang pada ketika itu anak sulung kepada Qusay ibn Kilab, dan disebabkan oleh kerana kepimpinan lain telah diserahkan kepada datuk Nabi sebagai adil kepada anak-anak Qusay bin Kilab, maka keturunan Syaibah tadi, datuknya, diberikan kepada mereka amanah. Satu amanah sebenarnya berbanding dengan amanah-amanah yang lain yang lebih besar. Jadi sebab itu kekallah sampailah ke hari kiamat berdasar hadis Nabi. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama jelas tentang jawapan kepada soalan yang diberikan. Kenapa Bani Syaibah yang diberi keistimewaan untuk memegang kunci Kaabah. Dan berikutnya Ustaz, soalan cukup menarik daripada sahabat kita juga menerusi WhatsApp yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Zuramli dan Da'i Anas yang dimuliakan Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga dalam rahmatnya. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan
Soalannya Ustaz yang pertama, alhamdulillah saya telah diizinkan oleh Allah untuk menunaikan haji pada tahun 2011 dan sehingga kini masih lagi belum berpeluang untuk ke sana lagi. Ustaz, bolehkah berikan cara-cara bagaimana untuk mengubati kerinduan saya yang tidak bertepi ini kepada Kaabah dan Mekah? Adakah amalan-amalan tertentu yang boleh saya amalkan untuk mengubati kerinduan ini? Syukran Ustaz dan Da'i. Daripada Puan Rohani Saad Seremban yang bertanya Ustaz, Masya Allah, Tabarakallah. Sebagaimana pantun yang sebut tadi, kerinduan yang tak bertepi menggamit kalbu kita untuk bila dah datang tu rasa nak pergi lagi Ustaz. Jadi mungkin ada satu amalan yang mungkin boleh diamalkan. Mungkin tadi dah awal Ustaz dah kongsi dah sikit, tapi mungkin ada amalan-amalan tambahan. InsyaAllah, tafadhal Ustaz. Baik, benda baik, ya, tempat baik, orang baik, kerinduan padanya juga ibadah. Ya, bukan pergi itu ibadah. Bahkan kerinduan dan keinginan juga dianggap ta'abudi. Setengah kita beranggapan bahawa hanya bila kita melaksanakan, bila kita sampai ke Mekah, maka barulah kita dapat melaksanakan ibadah di Mekah. Bahkan sangat menakutkan saya dan semua orang yang pernah pergi ke Mekah. Ya, Nabi pernah sebut dalam hadis, kita tengok dalam Riyadhus Salihin, dalam babul ikhlas, Nabi menceritakan tentang ada orang yang langsung tak pergi berperang, ada orang yang tak pergi merentas padang pasir, ada orang yang tak menuruni lembah, dan mereka itu diberi pahala sebiji seluruh pahala jihad yang dilakukan oleh orang yang berjuang dan berjihad. Allah. Maka sahabat bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana boleh begitu? Sedangkan mereka duduk di rumah tetapi mendapat pahala yang tak dikurangkan sedikit pun dalam soal jihad. Nabi kata, niat mereka, keinginan mereka, kerinduan mereka, kemahuan mereka untuk berjihad itu, tetapi ada aral yang menghalang mereka, maka Allah tak menghalang ganjaran itu buat mereka. Jadi menakutkan kita adalah, menyedarkan kita adalah, ada manusia yang pergi berulang-ulang kali, bahkan menjadi kebanggaan pula. Dah berapa kali tahun ni, ya? Baru lebih kurang bulan 3 dulu pergi, tapi insya-Allah bulan 6 pergi lagi. Insya-Allah bulan 7 Ramadan nanti pergi lagi. Baik, semua yang saya kasih sekalian, kita takut dia pergi tapi ganjaran, nilai di sisi Allah tak ada. Tetapi orang yang macam tadi menyimpan kerinduan. Sebab dalam Islam bukan hanya praktik itu menjadi ibadah, tetapi rasa dalam hati juga dianggap ibadah oleh Allah. Kita sayang pada orang yang baik, itu juga ibadah. Kita rindu pada tempat yang baik, itu juga ibadah. Jadi pada rakan yang bertanya tadi dan semua rakan lain yang tentunya menyimpan perasaan rindu, dendam, sayang kasih untuk dapat menatap Kaabah secara langsung tapi tidak berkesempatan, yakinlah Allah Subhanahu Wa Taala memberi ganjaran bagi semua perkara tersebut. Dan sebagai manusia yang nak merasa secara langsung, maka macam kita katakan tadi, berdoa, berharap. Tapi ingat, saya suka mengingatkan diri saya dalam doa yang terbaik di sisi Allah, Rabbana i'tarafna, wahai Tuhan, kami mengakui. Mungkin kerana rezeki kita yang tak halal, maka Allah minta kita bersihkan, barulah Allah jemput kita. Mungkin kerana dosa kita yang terlampau banyak, maka Allah belum lagi memanggil kita. Maka mengakulah di hadapan Allah. Sebutlah pada Allah, ya Allah, aku ini berdosa dengan dosa yang tersangat banyak, ya Allah. Wahai Allah, rezeki yang aku cari ini, ya Allah, tidak seperti orang Quraisy dahulu, ya Allah. Yang mereka mencari hanya yang halal bila mereka nak persembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iktiraf ini yang paling penting dalam berdoa di samping pengharapan. Sebab dari Anas, ya, ramai orang hanya menganggap bahawa ya Allah, aku nak, ya Allah, aku nak, ya Allah, tetapi mengakui itu kurang. Penggabungan di antara mengakui dan mengharap, maka jadilah doa yang paling manis yang kita persembahkan kepada Allah. Dan insya-Allah ramai orang pergi tetapi pulang, masa pergi dan pulang sama sahaja. Tapi mungkin orang yang tak pergi tetapi masih mengharap dan berdoa. Saya sentiasa ingat tentang hamba Allah yang meleleh akan air mata setiap musim haji, dalam pendapatannya yang sangat tercatu. Setiap kali jamaah pergi berlepas menaiki bas untuk ke KLIA, dia sama-sama bertalbiyah sambil menangis dan berdoa pada Allah, ya Allah, tahun bilakah waktu aku dijemput oleh Engkau, ya Allah. Dan itulah tangisannya. Mungkin saya tak tahu adakah dimakbulkan atau tidak, tetapi yang pasti, semua yang dikasih sekalian, seluruh perasaan itu dinilai oleh Allah. Semua rasa itu
ditimbang oleh Allah sebagai amal kita di hari akhirat, insya-Allah. Allahu akbar. Saya tengok ada satu syair yang qasidah yang biasa dilantunkan dalam majlis selawat, iaitu dia menyebutkan, saya suara tak sedap tapi boleh kalau dilantunkan, ya rabbama katawassafa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'a li du'ana. Lebih kurang itu Ustaz. Maksudnya Ustaz, wahai pemilik Mekah dan Bukit Safa, demi Nabi Muhammad SAW, ampunkan kami ya Allah. Kami, wahai yang Maha mendengar doa kami. Allahu akbar. Doa dan juga permintaan yang kita lafazkan, minta kepada Allah daripada kalbu hati kita yang lubuk kita yang paling dalam Ustaz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan-amalan kita insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, kita dah pun sampai di penghujung rancangan dan para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala mungkin ingin mendengar sedikit kesimpulan yang ringkas daripada Ustaz untuk terakhir. Mudah-mudahan Allah berkati kita Ustaz. Baik, kita bercakap pada hari ini tentang tanah haram, ya, tanah yang mulia, dan kita telah bercerita sejarah sejak sebelum Nabi Adam turun, pembinaan Nabi Adam sampailah kepada Nabi Allah Ibrahim, masuk di sana Siti Hajar, masuk di sana Nabi Allah Ismail, masuk di sana keturunan Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana memuliakan tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bagaimana Nabi membersihkan kesyirikan dan perjuangan Nabi dan para sahabat, dan sehinggalah akhirnya sampai kepada Mekah pada hari ini, ya. Dan kita harap dan kita berdoa, ya, dalam doa kalau kita Maulid Nabi kita minta Allah marzuqna ziyaratahu fi kulli sana. Ya Allah, engkau rezekikanlah kami menziarahinya ya Allah, yakni makam Nabi, Madinah Munawwarah, dan pergi ke Kaabah Musyarrafah, kemudian Madinah, Makkah Al-Mukarramah dan Kaabah Musyarrafah. Kalau boleh ya Allah pada saban tahun ya Allah, engkau tulis nama kami sebagai tetamumu ya Allah. Amin ya Allah. Dan ini harapan sebenarnya, dan kita tak salah untuk mengharap yang tinggi-tinggi dan baik-baik. Dan yang terpenting daripada itu, setiap daripada sirah ataupun perjalanan tadi sebenarnya mengandung banyak sekali pengajaran. Kita pergi ke Mekah, di sana tapak-tapak tempat bagaimana manusia yang bertawakal kepada Allah. Kita dapati bagaimana keteguhan manusia yang kita panggil sebagai Siti Hajar. Bagaimana keredaannya dan bagaimana mereka nak taqarrub dan dekat dengan Allah sebagai matlamat dalam hidup. Dunia hanya sebagai jambatan wasilah untuk mereka sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu kita tak habis kisah kita kalau kita bercerita bagaimana dakwah Rasulullah, bagaimana Nabi keluar daripada rumah pada waktu pagi dalam keadaan bersih pakaian Nabi, pulang ke rumah di Makkah. Nak cerita ini di peringkat awal, Siti Fatimah Zahra binti Rasul menangis teresak-esak melihat bagaimana di atas tubuh Nabi yang sangat mulia dan pakaian yang bersih tersebut dicemari dengan najis dan kotoran. Ini semua memberi gambaran dan pengajaran kepada kita. Banyak lagi yang kita perlu pelajari dan lebih banyak lagi perlu yang kita amalkan, terutama dalam dakwah dan melaksanakan ajaran Islam yang sangat indah dan cantik ini. Kalau kita dalam tempoh hayat sementara ini kita tak laksanakan, bila lagi kita nak melempias segala peluang tersebut. Jadi insya-Allah kita harap semangat Mekah awal dan akhir ini menjadikan kita lebih lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah, pada Nabi dan kepada tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar. Saudara sedang penonton dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, teruskanlah berdoa dan pengharap kepada Allah kerana kita tidak tahu doa mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ianya adalah senjata bagi orang yang beriman. Dan terakhir Ustaz, mungkin boleh tutup dengan sedikit doa, mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan dalam majlis kita pada pagi ini insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد التائبين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمين يا الله. يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. آمين يا الله. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا. آمين يا الله. ويسر به أمورنا. وعظم به أجورنا. وحسن به أخلاقنا. ووسع به أرزاقنا. وأشفي به أمراضنا. ونور به قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami para hamba-Mu ini ya Allah, dengan segala kelemahan dan kedaifan ini ya Allah, membincangkan satu tempat yang Engkau muliakan ya Allah,
Jadikanlah Engkau fahamkan kepada hati-hati kami tentang kemuliaan tersebut, ya Allah. Kami bercerita tentang manusia yang menghampiri rumah itu, ya Allah. Amin. Maka jadikanlah kami juga menghampirinya, ya Allah. Amin. Ya Allah, terimalah kami daripada amal-amal yang kami lakukan ini walau sedikit, ya Allah. Terimalah dan kabulkanlah apa yang kami pohon ini walaupun lemah, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa ayah dan ibu kami, ya Allah. Amin. Angkatlah derajat mereka setinggi-tingginya, ya Allah. Amin, ya Allah. Dan jadikanlah majlis ini bermanfaat buat kami, ya Allah. Amin, ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Razali takut sedia bersama kita. Saudara sidang penonton dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk sama-sama kita terus saksikan dan juga tonton tayangan Ustaz pada esok hari bersama dengan Dai Hakim sahabat saya dan juga panel Ustaz Halim Din dengan topik ibadat solat tahajud. Dan sama-sama kita menyokong program Tanda Ustaz. Mudah-mudahan kita tahu dan tidak keliru, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi Ustaz dan juga sidang penonton. Sehingga berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.